Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 16 Mei 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Tumpuan berita. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memutuskan untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini mulai 18 Mei sehingga 7 Jun 2021. JPBNS dalam satu kenyataan media pada Sabtu memberitahu pelanjutan PKPB itu dilakukan setelah melihat dan menilai situasi kes positif di Sarawak masih tinggi. Tambah JPBNS, maklumat tambahan lengkap berhubung prosedur operasi standard SOP itu akan dipaparkan di laman web Majlis Keselamatan Negara MKN. Dalam pada itu, JPBNS juga memaklumkan Sarawak mencatatkan 324 kes baharu COVID-19 dan 237 atau 73.15% daripada jumlah kes berkenaan telah dikesan di daerah Miri, Bintulu, Sibu dan Kapit. Berikut merupakan daerah-daerah yang merekodkan kes positif COVID-19. Ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 37,978 kes setakat ini. Sementara itu, JPBNS juga memaklumkan pihak polis telah mengeluarkan sebanyak 15 kompaun baharu dan menjadikan jumlah keseluruhan kompaun yang telah dikeluarkan sejak 18 Mac 2020 hingga Sabtu adalah sebanyak 6,524 kompaun. Daerah yang mencatatkan kes kompaun kerana telah melanggar SOP ialah di Kuching 7 kes, Bintulu 6 kes dan masing-masing 1 kes di Simujan dan Miri. Berikut pula merupakan kesalahan yang direkodkan. Di samping itu juga pihak Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak pula telah mengeluarkan 18 kompaun di bawah seleaannya. Antaranya adalah seperti tertera. Berikut pula merupakan antara kesalahan SOP yang dicatatkan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kompaun yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan PBT sejak 1 Februari 2021 sehingga Sabtu adalah sebanyak 498 kompaun. Berita seterusnya. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS lebih mengutamakan keselamatan dan kehidupan rakyat yang kini berdepan dengan ancaman wabak COVID-19 daripada membubarkan Dewan Undangan Negeri dan memberi laluan kepada pilihan raya negeri ke-12. Setiausaha Agung GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata GPS akan menyerahkan kepada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud untuk memutuskan masa yang sesuai bagi membubarkan DUN. Bercakap dalam satu sidang media di Kuching pada Sabtu, beliau menambah di bawah Perlembagaan Negeri, tempoh DUN semasa akan berakhir pada 6 Jun depan. So, election is not the first thing in the minds of the government of Sarawak at the moment because the government considers COVID-19 is a serious threat. And also people's lives is very important, to be considered. Dalam pada itu, beliau menambah Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg juga akan menghadap Al-Sultan Abdullah. So, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri will have an audience with His Majesty Yang di-Pertuan Agong on this matter. We have full confidence and trust in their wisdom to decide thereon. During the pandemic COVID-19 health emergency, the rakyat's life is paramount. Bagaimanapun susulan darurat kesihatan pandemik COVID-19 yang diisytiharkan sehingga 1 Ogos 2021, pembubaran DUN akan ditetapkan pada satu tarikh yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Selanjutnya pula, sebuah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran di Lorong Mulia Tundan Fasa 2 pada Ahad lepas menerima bantuan daripada Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin.
Dalam kenyataan medianya pada Sabtu, Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak meminta Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Miri menghulurkan bantuan bahan binaan bagi membina semula rumah kediaman mereka. Sebelum ini, Pusat Khidmat Dun Senadin JKM Miri dan Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Miri telah menghulurkan bantuan makanan kering dan bahan keperluan dapur serta bantuan wang kebajikan kepada mangsa kebakaran. Selepas menziarahi dan menyerahkan bantuan kepada mangsa pada Sabtu, beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Kelab Sukan Permotoran Saga Miri dan Miri Borneo Division Saga Owner Club yang turut menyerahkan bantuan kepada keluarga mangsa. Masih lagi dengan perkembangan di Miri, dengan sebuah syarikat swasta tampil memberikan sumbangan dispenser air kepada Hospital Miri. Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata sumbangan tersebut merupakan sebahagian daripada inisiatif tanggungjawab sosial korporat daripada syarikat tersebut. Tambah Datuk Lee yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak, syarikat sama juga telah menyumbangkan 5 unit respirator kepada Hospital Miri. Dalam pada itu, memandangkan peningkatan kes positif COVID-19 di Miri, Datuk Lee berharap ada penderma tampil untuk menyumbang peralatan perubatan, bantuan pelindungan diri dan lain-lain kepada Hospital Miri. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fidai Hanan dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Kami dari warga unit komunikasi awam Sarawak mengucapkan selamat Hari Guru dan salam Aidilfitri. Salam UKAS.